Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tirmizi bin Ahmad Zawawi, nombor matrik 23 DSIS 0017. Ini ialah tafsir bil maksur dan tafsir bil rayi. Tafsir bil rayi ini, para mufassir mentafsir ayat Al-Quran lebih banyak berdasarkan pendapat dan ijtihad mereka sendiri. Manakala tafsir bil maksur ni satu kaedah mentafsir Al-Quran yang berasaskan beberapa perkara, iaitu tafsir ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, tafsir ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW, dan tafsir ayat Al-Quran dengan bahasa. Perkembangan tafsir bil rayi ini muncul pertama kali dalam sejarah khazanah intelektual Islam sejak zaman Rasul. Manakala tafsir bil maksur ni bezanya muncul pada akhir pertubuhan tafsir bil maksur. Caham tafsir bil rayi dibahagi kepada dua bahagian, iaitu ia ada tafsir terpuji dengan tafsir tercela. Tafsir terpuji ni tafsir Al-Quran yang didasarkan di ijtihad yang jauh dari kebodohan dan penyimpangan. Yang kedua, tafsir tercela. Tafsir Al-Quran tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan yang benar, iaitu hanya kepada keinginan seorang dengan mengabaikan peraturan dan persyaratan tata bahasa serta kaedah Islam. Manakala tafsir bil maksur ni tidak mempunyai pecahan sama ada terpuji atau tercela, kerana penafsirannya yang sangat jelas tanpa diragu. Terusnya, syarat ahli mufassir. Ia terbahagi kepada dua. Bezanya, tafsir bil rayi ini menggunakan seluruh ilmu yang dikuasai tanpa terikat kepada penjelasan para sahabat atau tabi'in. Yang kedua, berpandukan ilmu pengetahuan yang mantap dalam bahasa Arab dan ilmu yang berkaitan dengan asas-asas agama lain seperti usul fiqh, ilmu hadis dan sebagainya. Manakala tafsir bil maksur ni, yang pertama, mempunyai ilmu yang cukup mengenai sunnah, mengetahui kata-kata para sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, mengetahui tentang asbabun nuzul. Yang keempat, mengetahui tentang nasikh mansukh. Yang kelima, tidak bersandar pada riwayat Israiliyah. Yang keenam, mampu untuk mengumpul dan menyatukan riwayat yang bercanggah. Dan yang terakhir, mengetahui sunnah yang berkaitan dengan tafsir. Terusnya, tajuk yang kedua, soalan yang kedua, sejarah perkembangan tafsir. Zaman Rasulullah ni, Rasulullah SAW merupakan pengasas kepada tafsir Al-Quran, kerana baginda berperanan menjelaskan ayat-ayat yang tidak difahami. Ia berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Yang kedua, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab iaitu Al-Quran kalamullah ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Pentafsir awal bagi ayat-ayat Al-Quran yang tidak difaham oleh para sahabat, contohnya seorang sahabat Nabi SAW yang menanyakan kepada baginda mengenai solat wusta yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Seterusnya, di dalam ayat itu tidak dinyatakan secara jelas mengenai yang dimaksud solat wusta. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan solat wusta adalah solat asar. Terusnya, zaman sahabat pula, selepas kewafatan Rasulullah SAW, merupakan golongan yang paling arif tentang tafsir. Antaranya ialah Khulafa ar-Rasyidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit,
Abu Musa al-Ash'ari dan Abdullah bin Az-Zubair. Penafsiran kurang berlaku pada zaman sahabat kerana mereka mentafsirkan Al-Quran mengikut suasana dan peristiwa. Seterusnya, tahap penguasaan bahasa yang tinggi. Yang ketiga, kefahaman akidah yang mantap. Nilai tafsir zaman sahabat pula. Tafsir sahabat bersumberkan hadis marfu dari Rasulullah SAW. Apabila tidak didapati daripada Rasulullah SAW, sahabat akan berijtihad dan bertaraf hadis mauquf yang boleh sama ada diterima atau ditolak. Perbezaan dalam soal hukum hakam, kebanyakan perselisihan merupakan perbezaan keanekaragaman dan pertikaian membawa padah. Seterusnya, cara para sahabat menafsirkan Al-Quran. Ia ada 3 kaedah. Pertama, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Maknanya tafsir Quran dengan Al-Quran. Huraian, mana yang datang secara mutlak, maka pasti akan datang yang am sesudahnya. Jika ia datang secara umum, sudah pasti akan ada ayat yang datang untuk mengkhususkannya. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW. Huraiannya, para sahabat segera menemui Nabi jika mereka menghadapi masalah dan memahami Al-Quran. Maknanya kalau ada masalah yang para sahabat faham tentang Al-Quran ni, dijumpa direct dengan Nabi untuk menyelesaikan, untuk memahami Al-Quran itu. Terusnya, kaedah ketiga, menafsirkan Al-Quran berdasarkan fahaman dan ijtihad mereka sendiri. Sekiranya para sahabat tidak dapat menemui sebarang tafsiran melalui Al-Quran dan Rasulullah, mereka akan menggunakan ijtihad mereka sendiri. Terusnya, zaman tabi'i. Tadi pertama zaman Rasulullah, yang kedua zaman sahabat, yang ketiga pula zaman tabi'i. Pada zaman Nabi dan sahabat, riwayat-riwayat tafsir adalah diwarisi dari mulut ke mulut. Pada waktu itu belum lagi ada pembukuan. Ulama pertama yang berusaha ke arah penulisan dan mencatat tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk buku adalah daripada kalangan ulama tabi'i yang dipelopori oleh Mujahid. Yang kedua, seterusnya selepas batu asas yang dibuat oleh Mujahid, maka muncullah kemudiannya ulama lain yang bertukulus untuk mengumpulkan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang asalnya berselerak dan ada di pelbagai tempat. Muncul beberapa madrasah untuk kajian ilmu tafsir, di antaranya ada 3. Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufassir terkenal seperti Mujahid bin Jabbar, Said bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus al-Yamani dan Atta bin Abi Rabah. Yang kedua, Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abu Aliyah dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradili. Yang ketiga, Madrasah Iraq atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Di antara murid-murid yang terkenal adalah Al-Qamah bin Qais, Hasan al-Basri dan Qatadah bin Di'ammah as-Sadusi. Selain itu, ulama terkenal yang menjadi pengumpul dan berusaha untuk mengumpulkan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berselerak. Ada 4. Yang pertama, Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj meninggal dunia pada tahun 160 Hijrah. Yang kedua, Waqi' Ibnu Al-Jarrah meninggal dunia pada tahun 197 Hijrah. Yang ketiga, Sufyan Ibnu Uyainah meninggal pada tahun 198 Hijrah. Yang keempat, Ishaq Ibnu Al-Rahawiyah meninggal dunia pada tahun 238 Hijrah. Antara kitab tafsir yang terkenal ada 4 yang saya sebut tadi. Yang pertama, Tafsir Al-Saudi yang meninggal dunia pada tahun 127 Hijrah yang menerangkan riwayat-riwayat yang dirujuk Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Yang kedua, Tafsir Ibnu Jurayj yang meninggal dunia tahun 150 Hijrah yang mana tafsir ini meriwayatkan segala riwayat-riwayat mengenai ayat-ayat Al-Quran sahih dan dhaif. Yang ketiga, Tafsir Muqatil
Yang keempat, tafsir Muhammad ibnu Ishaq. Ringkasan dari cerita ni, nilai yang kita boleh ambil, nilai tafsir zaman tabi'i ini, seperti yang dibincangkan sebelum ini, tafsir pada zaman sahabat adalah bergantung kepada Al-Quran. Al-Quran, Al-Hadis dan ijtihad sahabat dalam keadaan tertentu dibantu penguasaan bahasa Arab pada tahap yang tinggi. Pengetahuan tentang sebab turun ayat di samping ilmu yang dikurniakan Allah kepada mereka, tafsir pada zaman tabi'i juga masih mengikut metodologi penafsiran para sahabat. Maknanya sama je. Cuma perselisihan pada zaman tabi'i adalah lebih luas. Antara perkembangan yang berlaku pada zaman tabi'i, yang pertama, riwayat ahli kitab menjadi salah satu sumber tafsir mereka. Yang kedua, kemunculan mazhab pada zaman tabi'i memberi impak kepada tafsir. Yang ketiga, asas kepada tafsir bil-ra'yi dengan akal pemikiran seperti yang dilihat dalam tafsiran Mujahid. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesilapan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk mungkin kekurangan saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.